طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم سنستمر درسنا في موضوع النجاسة. إن شاء الله النجاسة. طيب انظروا إلى الكتاب. طيب انظروا إلى الكتاب. طيب النجاسة تعريف النجاسة dalam tu تعريف النجاسة. Sekejap. Fokuskan dulu. Okey, nampak semua? Jelas tak semua? Jelas tak semua? Nampak tak? Jelas Nampak. Jelas. Yes, baik. Baik, unzuru. Baik, an-najasa, ta'rif an-najasa. Macam biasa, awalan poin yang pertama ta'rif Ta'rif an-najasa. Sekejap, ada masalah apa lagi ni? Baik, ta'rif an-najasa. An-najasa lughatan dari sudut maksud ialah kullu mustaghzarin. Kullu mustaghzarin Najasa, najis dari sudut bahasa ialah semua kotoran. Apa saja berkaitan tentang kotoran yang dianggap sebagai kotor bagi seseorang yang mumayyiz, maka itu dikenali sebagai najasah. Kotor darah, nanah, air, buang air besar, air kecil itu semua tu adalah an-najasah dari sudut bahasa. Dari sudut syarak, an-najasah syar'an bermakna mustaghzarun yamna'u sihhati salah haitsu la murahidha kadam wal baul. Maksudnya ialah dari sudut syarak, najasa ialah kotoran yang menghalang, mustaghzarun kotoran yamna'u sihhatas salah, yang menghalang sahnya salat yang menghalang sahnya salat, haitsu la murakhisa kadami wal bauli, yang mana tidak diberi kelonggaran. La murakhisa bermakna tidak diberikan kelonggaran apa-apa So mustaghzar ta'rif dia syar'an atau ambil mustaghzarun yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhisa, ataupun mustaghzarun yamna'u sihhatas salah pun boleh diterima. Segala kotoran yang menghalang sahnya salat. Itu untuk ta'rif. Sanian, masyru'iyah. Masyru'iyah ni macam biasa pensyariatan ataupun dalil Kita tengok Okey, zata yaumin, dalil dia satu hari jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi radhiyallahu anhum. Rasulullah telah duduk bersama para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabiyyun, maka datangnya seorang Arab Badui, A'rabiyyun. Fabala fil masjid, maka Arab Badui tersebut dia kencing di dalam masjid yang Rasulullah dan sahabat berada pada ketika itu. Fazajarahu an-nas, maka orang ramai pun mengherdiknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'auhu, tinggalkan dia, wa ahriqu ala baulihi zanuban min ma, dan siramkanlah atas tempat air kencing itu dengan sebekas air. Dia cerita kat sini itu adalah dia punya dalil. Qala Rasulullah da'uhu wa ahriqu ala baulihi zanuban min ma, tinggalkan dia dan bersihkan dan siramlah tempat kencing dia tu dengan sebekas air. Okey, itu itu maksud dia. Itu adalah dalil pensyariatan untuk membersihkan najasah. Jadi dekat situ dia punya apa? Tengok dia punya syarah dia. Amar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissah. Rasulullah memberi arahan dalam kisah ini kepada sahabat-sahabat dia an yaghsilu untuk mereka semua membersihkan baulal a'rabi, kencing Arab Badui itu, dengan bisabbil ma alaihi, dengan menjiruskan air padanya bisabbil ma alaihi, menjiruskan air padanya. Fadalla zalika, maka ini menunjukkan bahawasanya
fadalla 'alal wujub. Ini menunjukkan bahawasanya masyru'iyyat at-tadhhir minan najasah. Masyru'iyyat at-tahrir, perkara tersebut menunjukkan pensyariatan menyucikan najis. Wal amru minar rasul, dan arahan daripada Rasulullah yadullu 'alal wujub, menunjukkan kewajipannya. Fayajibu 'ala kulli muslim ay yatatahhar, maka setiap muslim wajib untuk bersuci minan najasa, daripada segala jenis najis. Okey. Ini maksud dia, dalil dia ialah hadis Nabi kepada sahabat dia supaya da'uhu, tinggalkan orang Arab Badui tersebut, wa ahriku ala baulihi, dan siramlah tempat kencing dia zanuban min ma, dengan sebekas air. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabat dia supaya bersihkan. Jadi wajiblah, maksudnya bersihkan najis tu ialah wajib. Okey, baik. Tengok ma'anil kalimat dalam ni, mungkin boleh masuk juga ma'anil kalimat dekat sini. Mustakhzar bermakna jijik, yang jijik, benda-benda yang jijik lah. Al-Arabiyun bermakna orang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung, Arab yang bukan bandar. Ahriku, curahkanlah, siramkanlah. Zanuban, satu baldi ataupun satu bekas daripada air. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, kita akan tengok pada aqsam an-najasah, jenis-jenis najis. Tanqasimun najasa ila salasati aqsam. Najis ini dia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama al-mukhaffafah, yang kedua sanian al-mutawassithah, dan yang ketiga ialah al-mughallazah. Okey, kita tengok satu persatu. Al-mukhaffafah bermakna hiya baulus sabi, air kencing bayi lelaki. Ini penting poin ni. Bulatkan dekat sini untuk tahu maksud dia. Baulus sabi, air kencing kanak-kanak ataupun bayi lelaki. Allazi, poin pertama tadi, baulus sabi. Poin kedua, allazi lam yat'am illa laban. Poin yang kedua, yang mana dia tidak makan selain daripada susu ibunya. Allazi lam yat'am, dan dia tidak makan kecuali susu ibunya. Al-laban bermakna susu ibunya. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, walam yablu sanataini min umrihi, dan lam yablu, dan tidak sampai sanataini 2 tahun min umrihi, umurnya. So ada 3 poin kat sini. Bila sebut ma makna al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah bermakna, poin pertama, baulus sabi. Bulatkan kat situ, air kencing bayi lelaki. Allazi lam yat'am illa laban. Poin kedua, yang tidak makan selain susu ibunya. Dia minum susu saja, tak makan nestem, tak makan buah. Walam yablugh sanataini min umrihi, dan tidak sampai 2 tahun umurnya. Itu 3 syarat untuk al-mukhaffafah. Ataupun au baulus sabi alladhi yat'amu ghairul laban, ataupun air kencing bayi lelaki yang makan selain daripada susu ibunya, kan? Ataupun ni amma ke au? Amma kat sini, sorry. Amma baulus sabiyah, adapun air kencing bayi perempuan, as-sabiyah bermakna bayi perempuan. Au baulus sabi, ataupun air kencing bayi lelaki, allazi yat'amu, yang makan ghairal laban, yang makan selain daripada susu ibunya. Dia makan nestem, dia makan buah-buahan. Au baulus sabi, ataupun air kencing bayi lelaki, allazi yatajawaz, yang telah sampai umur dia 2 tahun, sanataini min umrihi, fakulluha minan najasah al-mutawassithah, maka semuanya dikira sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. So najis mukhaffafah hanyalah najis ringan bagi kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, yang hanya minum susu ibunya sahaja. Kalau dia kanak-kanak perempuan, dia bayi perempuan, walaupun dia tak minum benda lain selain susu ibunya sahaja, dia minum susu ibu sahaja,
dan dia pun belum sampai umur 2 tahun, dia sebab dia bayi perempuan, maka dia bukannya najis mukhaffafah, dia mutawassithah. Najis mukhaffafah hanya untuk syarat dia untuk bayi lelaki as-sabiyyu saja yang tak makan selain susu ibunya, lam yata'am illa laban, dan umur dia belum sampai 2 tahun, lam yablugh sanatain min umrihi. Okey, faham tu? Difaham tak semua? Faham insya-Allah. Jadi kaifiyah atau tahiriha, tengok bawah tu, macam mana cara untuk membersihkan najis mukhaffafah yang ringan. Okey, Hia dengan caranya ialah rasyul ma'alaiha. Rasyu, tengok kalimah kat sini, merenjis, renjiskan sahaja. Rasyul ma'alaiha, renjiskan najis tersebut dengan air saja macam biasa, spray ke, renjiskan je, tak ada masalah. Bihaitsu ya'ummu risya jami'a mawdi'an najasah min ghairi sayalan. Maksudnya kat sini dengan cara renjisan itu dia rata kepada semua tempat najis tanpa perlu mengalir, tanpa perlu alirkan air tersebut. Tak payah guna sampai simbah air banyak-banyak, tak payah. Renjis ataupun spray sahaja tempat yang terkena najis tersebut. Okey. Okey, itu cara untuk membersihkan dia. Dalil dia apa? Dalil ataupun bukti dia? Bukti dia ialah ada satu hadis Ummu Qais bintu Mahsan radhiyallahu anha. Ummu Qais binti Mahsan atat bibni laha, dia datang dengan anak kecil dia bertemu dengan Rasulullah. Dia datang dengan anak baby lelaki dia lam yakul ta'am, dan dia tak makan apa-apa sahaja, dia tak makan apa-apa. Maksudnya masih belum makan apa-apa makanan, susu sahaja. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Ummu Qais binti Mihsan, dia bawa seorang bayi lelaki jumpa dengan Rasulullah. Bayi itu masih minum susu saja. Fa ajlasahu Rasulullah fi hijrihi, maka Rasulullah dia ambil baby itu, dia letak di ribanya, fi hijrihi. Fa bala ala thawbihi, lepas tu baby itu pula terkencing pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, maka Rasulullah dia minta air, fada'a bima'in fanadahahu walam yaghsilhu, maka kemudian dia merenjiskan, baginda merenjiskan air dan tidak membasuhnya pada pakaian tersebut. So dalil dia ialah bayi Ummu Qais, Rasulullah pegang dan Rasulullah letakkan dekat badan dia, dekat riba dia, kemudian terkencing bayi lelaki tersebut. Rasulullah minta air, Rasulullah renjis saja. Fanadahahu, dan dia tidak membasuhnya. Itu untuk mukhaffafah. So, cara dia mudah sahaja mudah sahaja untuk membersihkan najis mukhaffafah, ringan. Yang kedua, sanian, najis al-mutawassithah. Al-mutawassithah bermakna najis pertengahan. Ni yang kita sebutkan yang tadi. Apa makna najis mutawassithah? Wahia najasatun ghairul kalbi wal khinzir. Ia adalah najis selain daripada anjing dan juga babi, khinzir. Wa ghairu bauli sabi, dan selain daripada air kencing bayi lelaki yang tidak minum selain susu ibunya. Sebab bayi lelaki kecil yang tak minum selain susu ibunya, tak sampai umur 2 tahun, maka dia dikira najis mukhaffafah. Wa zalika mislu baulil insan. Ni seperti mana najis mutawassithah ni, contohnya ialah air kencing manusia, yang dah dewasa ke, yang dah tua ke, sama sahaja. Wa rausul hayawan, ataupun tahi binatang, rausul hayawan, tak kisahlah tahi apa binatang selain anjing dan juga khinzir, tai kucing, tai ayam, tai cicak dan sebagainya, itu dia kira sebagai najis mutawassithah. Wadam, begitu juga dengan darah juga dikira sebagai najis mutawassithah. Jadi kalau kita sebut al-mutawassithah, ma mana al-mutawassithah? Najasa ghairul kalbi wal khinzir wa ghairu bauli sabi alladhi lam yata'am illa al-laban. Sampai situ sahaja poin yang awak kena ingat. Najasa najis selain anjing, khinzir dan juga bayi lelaki, air kecil bayi lelaki yang belum
yang hanya minum susu ibunya. Okey, sebelum kita masuk kepada kaifiyah tathhir, bagaimana cara untuk membersihkan najis mutawassithah, kita tengok dekat sebelah ada satu poin yang penting, maklumat tuhimmuka, maklumat yang memberi yang penting. Hunaka an-najasat al-ma'fu. Di sana terdapatnya najis-najis yang dimaafkan. Al-ma'fu anha maksudnya yang dimaafkan. Wahia kathira. Banyak seperti al-yasir minad dam wal qayh wa damul baraghis wa wanimi az-zubab. Okey, nanti sekejap kita tengok. Okey. Kita nak tulis kat sini Okey. Kat sini ada najis-najis yang dimaafkan, antaranya ialah darah yang sedikit, al-yasir minad dam wal qayh wa damul baraghis. Darah apa nama ni? Serangga wa wanim az-zubab, dan juga lalatnya, tai lalat berak kat mana-mana kan. Itu dimaafkan. Dia tak dikira sebagai najis. Yang najis apa, darah sedikit, darah yang tak mengalir banyak macam orang aksiden, darah yang sekadar sikit saja kan, ataupun darah serangga-serangga kecil, maka dimaafkan. Ataupun ada juga ad-damu wa qayhul jaruh walau kana katsiran bi syartin an yakuna minal insan nafsuhu wa la yakunu bi fi'lihi. Ataupun kita sebutkan darah-darah daripada anggota badan yang sedikit, darah-darah yang terkeluar, contohnya daripada hidung kita, terkeluar darah sikit kan, hidung berdarah kan, itu tak dikira sebagai najis. Okey, baik Okey, yang ketiga ad-damu alladhi fil lahmi, darah yang terdapat pada daging. Kalau kita makan daging ayam kan, ada tampak sikit-sikit darah, itu tak dikira sebagai najis, maka tak ada masalah tak ada masalah untuk kita termakan benda tersebut, walaupun tak elok tapi dia bukan najis. Okey, baik. Itu untuk mutawassithah. Okey, kaifiyah tathhiriha, bagaimanakah cara untuk membersihkan, menyucikan najis mutawassithah. Cara dia ialah sabbul ma 'alaiha hatta zalat 'ainuha. Okey, kita perlu siramkan air ke atasnya sehingga sifatnya hilang. Sehingga hilang sifat dia tu. Wa zahabat sifatuha. Min launin, warna najis tersebut hilang, wa ta'min, rasa dia, kalau rasa lah, wa rihin, dan bau dia. Kita bau dekat-dekat tak ada bau dah. Itu cara dia ialah sabbul ma 'alaiha hatta zalat 'ainuha wa dhahabat sifatuha. Habis itu pun tak ada masalah. Jawapan dah betul lah tu. So mana yang boleh awak hafal ni, sabbul ma 'alaiha, cara dia kaifiyah tathhir, kita jiruskan air kepada dia sehingga hilang dia punya ain dan sifat dia, dari sudut launin, warnanya, wa ta'min, wa rihin, rasa dan juga bau dia. Okey, apa dalil daripada situ? Ma ruwiya an Anas bin Malik. Dalil dia ialah bukti bukti dia ialah apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraja li hajatihi, apabila Nabi membuang air besar, ataituhu bima'in fayaghsilu bihi, aku bawakan kepada baginda air dan dia bersuci dengannya. Maka Rasulullah menggunakan air tersebut, sabbul ma' 'alaiha, sehingga menghilangkan najis. Yang ni kita kena ambil berat, hadis ni penting. Sebab apa? Selalu kita lihat dekat dalam shopping mall, khususnya kalau kita masuk dekat dalam tandas tu tidak dibersihkan dengan baik. Ada yang menggunakan air tetapi tidak membersihkan sekitar kawasan tandas tersebut. Maksudnya dekat sekitar kawasan mangkuk tandas tu ada lagi terdapat najis. Sekiranya kita terpijak dan tidak dibersihkan, maka kita sedang membawa najis itu ke mana-mana. Jadi berhati-hati. Bila kita masuk, contoh macam saya akan ambil paip dulu, saya akan bersihkan paip dan saya akan bersihkan seluruh tempat yang berada di dalam tandas tersebut.
Sama ada tempat yang ada dalam dekat lantai di luar mangkuk tandas tersebut dan tempat duduk dekat mangkuk tandas tu. Saya bersihkan dahulu tempat tu supaya hilang najis dulu macam tu. So sebelum kita masuk kita bersihkan, dan selepas kita keluar pastikan kita tidak meninggalkan sebarang najis ataupun percikan-percikan najis yang terdapat dalam tandas itu. Bersihkan semuanya sekali dan flush. Itu sebab ini adalah saranan Nabi untuk menghilangkan najis mutawassitah. Okey, untuk najis mutawassitah. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga an-najasah hiya al-mughallazah. Najis yang berat, Najis yang berat ni ada dua sahaja. Wa hiya al-kalb wal khinzir, anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan apa yang lahir daripada keduanya ataupun dari salah satu daripadanya. Contohnya apa? Apa maksudnya kat sini? Khinzir dan babi dan anjing dan babi dan apa yang berkaitan dengan dia lah. Najis dia ke, kulit dia ke, apa sahaja berkaitan dengan dia, ataupun wama tawallada minhuma, yang lahir daripadanya. Yang anak anjing ke, anak babi ke, ataupun min ahadihima, salah satu daripada keduanya. Contohnya dia kacukkan babi dengan kucing, dapatlah satu ekor haiwan yang hasil daripada babi dan juga kucing. Jadi haiwan tersebut tetap menjadi najis mughallazah. Najisnya adalah najis mughallazah dan dia sendiri adalah mughallazah. Ataupun kita kacukkan di satu eksperimen, anjing dikacukkan dengan lembu, contoh anjing dengan lembu, maka binatang tersebut hasil kacukan anjing ada unsur-unsur anjing ataupun ada unsur-unsur babi, maka itu dikira sebagai al-mughallazah. Ini yang dimaksudkan wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Okey, macam mana cara untuk tathhir, untuk membersihkan dia? Baik, kita tengok. Kaifiyah tathhiriha hiya ghusliha sab'a marrat. Point dia ialah ghusliha sab'a marrat, ihdahunna biturab. Okey, ghusluha, membersihkannya 7 kali basuhan. Air mutlak 7 kali basuhan. Salah satu basuhan tersebut ihdahunna biturab, dengan menggunakan air tanah, dengan menggunakan tanah. Sesuatu tanah 6 air mutlak. Wa dalil zalika, dalil dia ialah qaulur Rasul, hadis Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ayna salahu sab'u marratin aulahunna biturab. Maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyucikan bekas di kalangan kamu sekiranya ia diijilat anjing, hendaklah dengan cara kita basuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama menggunakan air yang bercampur dengan tanah. Ini hadisnya menunjukkan dalil untuk membersihkan najis mughallazah, najis yang berat. Okey, baik. Betul Jadi kita tengok pula yang terakhir, kita dah tengok aqsamun najasah, hunaka al-mukhaffafah wal mutawassithah wal mughallazah. Okey, seterusnya tatbiq. Ini ialah cara pelaksanaan, cara untuk kita menyucikan najis. Macam mana cara dia? Okey, baik, cuba tengok. Qabla tatbiq alaina an nata'akkad min hazaini al-amraini. Sebelum kita nak laksanakan bersih najis tersebut, kita pastikan dua perkara. Yang pertama, wujud najasah biyaqin. Wujudnya adanya najis itu dengan keyakinan kita. Yakin kita nampak najis tersebut ataupun tak nampak, kita nampak anjing tu berak, kucing tu berak ke, kucing tu berak ke, kan, contoh. Fa illam natayaqqan, sekiranya kita tidak yakin min wujudihima, daripada wujudnya ia, fala hajata ila tathhiriha. Kalau kita tak yakin, tak kena, rasa macam tak ada pun, jadi tak perlulah untuk kita bersuci, menyucikan ia. Li'anna al-aslu fi syai' kal ardi wal malabis wal mafrushat wa nahwiha baqiyatun ala taharatiha. Kerana asal sesuatu perkara seperti tanah, baju dan juga selimut, baju dan sebagainya, wa nahwaha, dia sentiasa di dalam suci, sentiasa dalam keadaan suci.
fala yanbaghi lil muslim ay yashukka, maka seorang muslim tidak perlu ragu-ragu untuk membersihkannya sekiranya kita yakin tak ada najis. Yang kedua, perkara yang perlu ditentukan ialah ta'yin naw'an najasah. Perlu tentukan apakah jenis najis tersebut. Sawa'un akanat mukhaffafah, sama ada dia adalah najis yang ringan ataupun yang mutawassitah, pertengahan, ataupun mughallazah yang berat. Okey, baik. Tengok cara tatbiq. Macam mana tatbiq? Yang pertama, tathhir najasa al-mukhaffafah. Untuk bersihkan najis mukhaffafah senang saja. Cara dia kita tentukan yakin adanya najis dan kita tentukan najis tersebut. Yakin ada najis baulus sabi. Kita tengok bayi lelaki kecil dia kencing. Kita tengok as-sabi tu, bayi lelaki tersebut. Dia minum tak susu mak. Dia minum susu mak dia sahaja ke ataupun dia dah makan benda lain. Kalau dah makan benda lain dia bukan mukhaffafah. Dia jadi mutawassithah. Kalau dia belum makan, maksudnya dia minum susu ibunya sahaja, maka dia kira mukhaffafah. Umurnya pun tak sampai 2 tahun. Kalau umurnya lebih 2 tahun, 2 tahun hijri maksudnya 2 tahun hijri dia lebih, dia bukan mukhaffafah dah, dia mutawassithah. So kalau kurang daripada umur 2 tahun hijri dan juga dia seorang bayi lelaki yang minum susu ibunya sahaja, maka mukhaffafah. Cara sangat senang. Yurashu 'alal baul al-ma'ul mutlaq, direnjiskan atau dispraykan najis tersebut dengan kencing saja. Ini kencing. Kalau air kalau najis besar tu, air berak dia tu kan, dia punya berak dia bukannya mukhaffafah, dia mutawassithah. Baul ni maksudnya air kencing sahaja, bukan air besar, bukannya berak. Okey. Al-ma'ul mutlaq hatta yu'ammahu, kita spraykan sampai dia sampai meliputi semua kawasan najis tersebut, merata sampai rata semua tempat tu. Tak perlulah sampai simbahkan air. Okey, itu caranya untuk najis mukhaffafah. Okey, untuk najis mutawassithah pula. Kita tengok cara yang pertama adam. Contoh adam. Adam ni darah. Darah kita dapat darah dekat baju kita. Darah yang bukan daripada yang ada kat badan dimaafkan. Kena bersihkanlah, dimaafkan tu maksudnya yang mengalir tu. Yang mengalir sedikit. Okey, yang ni tak dimaafkan. Adam darah yang ada pada pakaian. Jadi caranya kaifiyah tathhir ialah izalatud dam bi ayyi kaifiyah tunasibuha. Hilangkan darah tersebut dengan apa cara sekalipun. Bersihkan ke, sampai dihilang. Gunakan sabun ke dan sebagainya. Cara kemudian yusabbul ma'al mutlaq ala thawb, dan kita letakkan ataupun kita alihkan air mutlak ke atas baju tersebut hatta tazul sifat ad-dam min launin wa ta'min wa rihin, sehingga hilangnya sifat-sifat darah tersebut dari sudut warna dia, rasa dia dan juga bau dia. Okey. Kalau kita masukkan dalam washing machine, dikira tak? Boleh. Ulama bersepakat bersihkan baju di dalam washing machine kan, boleh menghilangkan najis mukhaffafah dan juga najis mutawassithah, tetapi tidak boleh menyucikan najis mughallazah. Kalau baju kita seluar kita terkena tai ataupun kencing anjing ataupun babi dan sebagainya, kita basuh dalam mesin basuh, maka dia belum lagi suci sebab dia perlu kepada air tanah. Okey, baik. Jadi yang ketiga kita tengok tathhirun najasa al-mughallazah, menyucikan najis yang berat. Okey, najis yang berat, al-kalbu wal khinzir. Okey, cuba tengok rawthul kalbi, tai anjing kita terpijak selalu jadi terpijak tai anjing. Macam mana nak buat kat kasut kita tu? Tak boleh basuh macam tu saja, belum hilang, belum jadi bersih lagi. Cara dia ialah izalatu rawthil kalbi, hilangkan najis anjing tersebut bi ayyi kaifiyah tunasibuha, dengan apa cara sekalipun. Bersihkan, basuh ke ataupun hilangkan dia punya ain dia tu, zat najis tersebut dahulu. Wa ba'da zalik, selepas itu yusabbu turab, dibersihkan, dialirkan, dijiruskan air yang bercampur dengan tanah. Turab bercampur dengan tanah. Al-mukhtalid bil ma', air yang bercampur dengan tanah, ala al-hiza, dekat kasut tersebut. Al-hiza marratan, satu kali sahaja.
Kemudian yusabbul ma'ul mutlaq 'ala al-hiza, disimbahkan air mutlak ke atas kasut tersebut sittu marrat, sebanyak 6 kali. Jadi kita kena pastikan air mutlak sahaja, bukannya air musta'mal, air mutanajis, air musyammas dan air musyammas boleh, tak masalah. Air mutanajis atau air musta'mal tak boleh, tak boleh kita gunakan untuk membersihkan najis mughallazah, najis mutawassithah dan juga najis mukhaffafah. Okey, saya rasa itu saja untuk setakat ni untuk tajuk an-najasah. Insya-Allah kita sambung pada tajuk yang seterusnya selepas ini. Sekejap So ada tak soalan? Setakat ni ada soalan tak?